HQE2, Dr. Dinesh Prakasubramaniam. Darah yang dikumpul juga dipastikan bebas daripada sebarang jangkitan kuman. Selain mematuhi SOP ditetapkan, para penderma darah juga diminta bersikap jujur ketika mendaftarkan diri untuk menderma bagi membolehkan doktor mengenal pasti individu berisiko. Ini termasuk memaklumkan sejarah perjalanan individu bagi tempoh 14 hari. Darah yang dikumpul juga akan disaring bagi memastikan ianya selamat dan bebas daripada penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis. Kita akan tanya saringan untuk COVID juga. Demam, batuk, sesema. Dalam masa 7 hari ini pernah ambil swab ke, pernah kena kuarantin. Sebab ada setengah pihak yang masih belum kena educate pasal ni. Ya, so kalau semua ni dah settle, tanya pasal masalah kesihatan semua, kalau semua clear, next kita akan daftarkan dalam sistem blood banking information. Dr. Dinesh menyatakan demikian ketika ditemui dalam kempen derma darah anjuran bersama HQE2, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas serta Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Sabah di Kota Kinabalu. Sebanyak 401 pain darah berjaya dikumpul sepanjang 3 hari program berlangsung. Ibu bapa di Sandakan Beluran dan Kinabatangan diajak mendaftar anak-anak mereka ke Sekolah Agama Negeri SAN. Penyelia pendidikan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS, bahagian Sandakan, Salihan Karim berkata, ini kerana SAN menawarkan pembangunan modal insan melalui pendidikan agama berteraskan Islam. Ketika ini terdapat 10 buah SAN di ketiga-tiga daerah ini melibatkan 5 buah di Sandakan, 3 Kinabatangan dan 2 di Beluran. Walaupun di sekolah agama ini memang kelas tidak mencukupi sebenarnya. Tetapi bagaimanapun usaha pihak sekolah, mereka menguar-uarkan juga sekolah-sekolah mereka ini datang untuk ke sekolah-sekolah agama negeri kami mendaftarkan ke sekolah mendaftarkan anak-anak mereka. Ditemui RTM selepas penyampaian sumbangan program pendidikan JAHINS di Sekolah Agama Negeri Kilometer 2 di Jalan Bunga Botan Sandakan. Ibu bapa yang ditemui bersyukur atas bantuan yang diberikan selepas terkesan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sejak Mac lalu. Ya, banyak-banyak terima kasih daripada saya kepada pihak kerajaan, terutama daripada JAHINS kerana memberi sumbangan yang sangat bermakna ini, terutama di dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, sedikit sebanyak-banyak membantu untuk anak-anak saya. Terima kasih kepada sumbangannya pada hari ini, sedikit sebanyak dapat membantulah yang punya keperluan untuk anak-anak ini. Terima kasih banyak kepada JAHINS dan juga PIB Sekolah Agama ini kerana kita terpilih sebagai penerima program pendidikan prihatin pada hari ini. Terima kasih banyak. Seramai 15 orang pelajar SAN Kilometer 2 Sandakan menerima bantuan peralatan sekolah dalam majlis ini. Baik saudara, sekian berita dari Sabah pagi ini. Budayakan kebiasaan baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Rita Alusis Malik, salam hormat.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak edisi Selasa 22 Disember bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. 34 buah keluarga di rumah panjang Rantai Sedin dekat Nanga Sepetai Kapit kini boleh menarik nafas lega apabila masalah tanah runtuh yang berlaku di belakang rumah panjang mereka akan diselesaikan dengan kerja-kerja pemotongan dan pengukuhan cerum bukit. Sejumlah RM200,000 diperuntukkan bagi tujuan tersebut. Peruntukan tersebut diumumkan Ahli Parlimen Kapit yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri Datuk Seri Alexander Nathalinggi ketika melawat kesan tanah runtuh di kawasan rumah panjang itu. Sememangnya kita akan buat pemotongan yang bukit di belakang rumah ini. Mungkin akan menelan belanja tak kurang dari RM100,000 lagi lah untuk kita buat memastikan keselamatan rumah ini nanti. Kita gunakan bentuk yang bagaimana yang sesuai lah. Kita akan berhubung dengan pihak teknikal, itu mungkin JKR boleh membantu bagaimana kita nak buat bentuknya nanti. Datuk Alexander berkata Jabatan Kerja Raya diminta menyediakan laporan dan kajian teknikal bagi mengenal pasti tahap keselamatan bukit di belakang rumah panjang itu, seterusnya merancang kerja-kerja pemotongan cerun. Sementara itu, tuai rumah Rantai Sedin meluahkan perasaan leganya dengan pengumuman projek berkenaan. Ini kerana kejadian tanah runtuh itu telah menyebabkan penduduk di rumah panjang itu diselubungi perasaan bimbang mengenangkan keselamatan harta benda dan nyawa mereka. Sekali hujan balat busen tunggu juah tu. Runtuh keterubah nyembal ke dinding. Udahnya ambil ya. Udahnya runtuh baru 2 kali runtuh. Runtuh ketiga ya nyak lah sama kemarin. Dalam lawatan tersebut, Datuk Seri Alexander turut mengumumkan dana tambahan RM68,000 untuk penghuni rumah itu menambah baik rumah mereka. Turut disalurkan dana berjumlah RM5,000 untuk Biro Wanita rumah panjang tersebut. Penurunan getara jumlah kemalangan maut di bahagian Serian tahun ini perlu dikekalkan selepas berakhirnya pandemik COVID-19 kelak. Menurut Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi, Dato' Amar Michael Manyin Jawong, penurunan drastik 43.7% iaitu 18 berbanding 32 bagi tempoh sama tahun lalu disebabkan oleh pergerakan terhad ekoran pandemik COVID-19. Datuk Amar Michael Manyin berharap tempoh pandemik ini memberi kesan bahawa keselamatan jalan raya juga dapat dipelajari dan bukan hanya menerusi kempen keselamatan pada musim perayaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan kempen keselamatan jalan raya peringkat negeri Sarawak di Serian. Berdasarkan statistik PDRM, bahagian Serian mencatatkan penurunan daripada 340 kemalangan tahun lepas kepada 255 tahun ini atau 25%.
Laluan kerap kemalangan melibatkan Simpang Kerait, Jalan Kuching Sri Aman, Kampung Lintang Baru Pancur, Jalan Kuching Serian dan Simpang Gedung, Jalan Kuching Sri Aman. Kementerian Belia dan Sukan Sarawak akan terus melaksanakan pelbagai program memperkasa